Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Hadirin sidang Jumaat yang dimuliakan, umat Islam merupakan satu golongan yang sebenarnya mengagumkan. Mereka merupakan golongan yang mengagumkan bukan disebabkan nama-nama mereka yang indah, bukan juga disebabkan mereka itu berbangsa Melayu ataupun Arab dan seumpamanya. Mereka merupakan golongan yang mengagumkan disebabkan perangai, akhlak, sikap, amalan yang positif berdasarkan syariat yang mereka laksanakan sehingga mereka bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خير له وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له." Maksudnya, orang mukmin merupakan golongan yang menakjubkan kerana apa saja yang menimpa ke atas dirinya, hal itu menjadi baik baginya. Keadaan seumpama ini tidak berlaku melainkan ke atas mereka yang benar-benar mukmin. Andai kata mereka dikurniakan nikmat, mereka bersyukur, maka itu baik baginya. Andai kata mereka ditimpakan dengan musibah, mereka sabar, maka itu juga baik baginya. Sekaligus tuan-tuan yang dimuliakan, orang yang cemerlang, orang yang sukses di dunia sampai ke akhirat merupakan orang mukmin yang hidup di antara Sad dan Shin. Orang mukmin yang berjaya, mereka hidup di antara Sad dan Shin. Mereka hidup di antara Sad bermaksud mereka sabar, dan mereka hidup dengan Shin bermaksud mereka syukur. Andai kata mereka mendapat musibah, ditimpakan dengan tribulasi, menghadapi ujian dan cabaran, mereka tidak mengeluh, mereka tidak merungut, mereka tidak mencari scapegoat ataupun kambing hitam. Mereka tidak menyalahkan orang lain kecuali diri mereka sendiri. Mereka tidak mempunyai ciri-ciri itu, sebab ciri-ciri itu hanya layak dimiliki oleh puak-puak yang kalah, hanya layak dimiliki oleh golongan kalah, hanya layak dimiliki oleh otak-otak kalah, ataupun dalam bahasa Inggerisnya, the losers in life. Orang yang kalah, the losers, itulah otak-otak mereka. Mereka menyalahkan orang lain, mereka sentiasa melihat apa yang berlaku secara negatif,
Mereka tidak faham bahasa Sad. Mereka tidak faham bahawa ujian merupakan anugerah ilahi dan ia akan meningkatkan martabat dan kemuliaan bagi mereka andai kata mereka bersabar kerana Allah Subhanahu wa taala. Justru dalam surah Al-Baqarah ayat 153 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin." Wahai mereka yang beriman, mintalah bantuan daripada Allah dengan dua cara. Pertamanya dengan banyak bersabar, dan yang keduanya dengan banyak bersolat. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang sentiasa bersabar. Lantas sabar bukannya suatu kelemahan, bukan juga suatu kerugian. Sabar sebenarnya sebuah kekuatan. Bayangkan kita marah, tiba-tiba kita sabar. Sabarnya menyebabkan tindak tanduk kita tidak sampai mengikut perasaan marah. Sememangnya perasaan marah suatu sikap yang natural. Perasaan marah bukannya suatu yang asing bagi manusia. Kita mesti diserangi marah dari masa ke semasa. Ia bukan perasaan yang 100% jijik, tidak. Tetapi ketika marah menyerang kita, kita hanya menjadi hebat jika marah itu disaduri oleh sabar, sehingga akhirnya marah itu kita kawal. Dan ketika itulah dalam surah Ali Imran Allah memuji orang yang marah, tetapi mereka itu kata Allah, wal kaziminal ghaiz. Orang yang hebat bukannya tidak ada marah sama sekali. Jika manusia itu tidak ada perasaan marah sama sekali, dia bukan hebat. Dia mungkin robot yang hidup di celah-celah kehidupan. Manusia kena ada marahnya. Tetapi Allah memuji orang yang dikurniakan marah dan dia kaziminal ghaiz. Dia mampu melawan dan mengawal kemarahannya. Bagaimana mengawal dan melawan? Sudah pasti dengan sabar. Orang yang sabar ketika dia marah sekalipun dia tidak terbabas, tidak melampaui batas. Justru mereka digolongkan Allah sebagai orang yang bertakwa di sisinya. Begitulah kehebatan orang yang sebenarnya mukmin, berpandukan hadis Muslim yang kita sebutkan awal tadi. Mereka mengagumkan, mereka menakjubkan disebabkan sabar yang tinggi. Sabar memang perlu diberikan definisi dan takrifannya. Ulama tasawuf banyak berbicara tentangnya. Secara umumnya sabar yang hakiki ialah kita bersabar dalam melaksanakan kewajipan. Hendak bangun bersolat subuh, sudah pasti perlukan sabar. Apatah lagi jika cuaca buruk, hujan lebat. Ketika itu kain gebar kita lebih berat daripada kayu balak dalam bentuk analoginya. Begitu susah hendak menolak kain gebar itu dalam kesejukan. Tetapi orang yang sabar dalam ketaatan, dia tetap bangun untuk melaksanakan kewajipan. Maka mereka sabar dalam melaksanakan kewajipan.